Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita diberi kesihatan yang berpanjangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam perkongsian ilmu pada hari ini bersempena dengan Ajak Minda 29 hari bulan 5 2020 bersamaan dengan 6 Syawal kalau tak silap. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tajuk bersempena dengan pandemik COVID-19 ini, iaitu bekerja semasa PKP, antara cabaran dan tugasan yang perlu digalas oleh penjawat awam, khususnya staf-staf pegawai dan sokongan dalam suasana yang norma yang baharu, yang mana semua merasa baharu, cara bekerja yang baharu, tugasan yang baharu, yang mana kita kena ikut pada hari ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini akan beransur hilang dan kita dapat mengecapi kehidupan seperti biasa. Alhamdulillah. Hari ini kita datangkan dua orang panelis untuk berkongsi tentang cabaran dan tugasan pada petang ini, iaitu pertama iaitu Puan Nur Fajrina dan yang kedua adalah Puan Nur Huda. Alhamdulillah, mereka ini akan berkongsi tentang cabaran dan tugasan yang mana insya-Allah pada hari ini sedikit sebanyak bila kita dah mendengar kupasan-kupasan, mudah-mudahan kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita seharian. Tanpa membuangkan masa, saya ingin memperkenalkan panelis kita yang pertama, iaitu Puan Nur Fajrina. Assalamualaikum Puan Nur Fajrina. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam Ustaz. Boleh, jelas. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Pak Azim Mati Ustaz. Beraya dekat mana tahun ni? Kampung sini? Tahun ni saya tahun ni beraya di KL saja, rumah mak saya di Pandai Indah. Saya Ustaz pun beraya kat sama mana juga. Ustaz ini? Tahun ini saya beraya di KL. Saya rasa ini adalah kali pertama saya beraya Aidilfitri di KL. Satu suasana yang barulah. Sebelum ni saya beraya di kampung. Tapi tahun ini ada hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini. Saya beraya di Kuala Lumpur bersama dengan jiran-jiran lah di taman perumahan. InsyaAllah sebelum tu boleh perkenalkan diri Puan Nur Fajrina. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Saya Nur Fajrina Anum binti Amir Hamzah, bertugas di unit teknikal di IPG Kampus Ilmu Khas. Saya sebenarnya tahun ni memang sangat berbeza Ustaz. Macam Ustaz cakap tadi, kita dengan COVID-19 ni, dengan kita punya kehidupan yang baru, orang panggil tersebar-sebar barulah, terutamanya perayaan Hari Raya kita Ustaz. So saya rasa macam Ustaz cakap lah, benda yang baru, semuanya baru, dan ada hikmah di sebalik semua yang terjadi ni. Okay Ustaz. Ya, betul. Okey, itulah sedikit pengenalan. Saya terus kepada soalan yang pertama lah, kepada Puan Nur Fajrina. Sebelumnya saya panggil Kak Rina, tapi dalam ni formal lah sikit. Okey, soalan pertama saya nak tanya kepada Puan Nur Fajrina ataupun Puan Rina lah, senang. Ya, boleh Ustaz. Boleh. Apakah cabaran ataupun tugasan yang sekarang ini yang kita lalui, adakah ia lebih mencabar dalam musim dalam wabak pandemik COVID-19 ini? Bagaimanakah kita menghadapi cabaran ataupun ada tugasan-tugasan yang terpaksa kita lalui dengan norma yang baharu, cara yang baharu? Boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar pada hari ini, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Macam yang kita semua tahu,
apabila kekiran kerajaan diarahkan untuk masuk balik bekerja, kita semua mesti patuh dengan SOP yang telah ditetapkan oleh MKN ataupun Majlis Keselamatan Negara. Kita kena, pertama sekali kita kena ambil suhu badan kita setiap hari, dan lepas tu kita kena sentiasa membasuh tangan kita dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun air lah. Tapi macam yang Ustaz cakap, saya rasa dia banyak berubah kepada orang kata kita punya perseteruan dengan rakan sekerja yang tak bukan semua orang boleh bekerja macam biasa. Ada yang kena bekerja dari rumah dan kita kena jarakkan kita dengan rakan sekerja. Dah tak boleh lagi orang kata nak duduk dekat-dekat, kita kena jaga jarak sosial. Itu memang satu yang barulah bagi saya. Lagi satu, sebab saya di unit teknikal, saya perlu berjalan memantau keadaan sekeliling di kampus. So agak terhad sebabnya kita tak boleh sesuka hati nak kena berjalan sana sini. Boleh berjalan tapi kena ada jarak yang selamat antara satu dengan yang lain. Untuk tu bagi saya dia sangat bukan orang kata mencabar dalam kita nak menyesuaikan diri dengan norma baru yang keadaan sekarang ni lah Ustaz. Dari segi tugasan, adakah ia berbeza ataupun sama saja? Sebab sebelum ni kita bekerja daripada rumah, tapi hari ini kita kena 70% kerajaan dah umumkan untuk kita hadir ke pejabat. Adakah tugasan-tugasan itu masih sama yang kita lakukan ataupun dah ada perubahan-perubahan daripada norma baru ini? Daripada segi tugasan tak banyak yang berubah. Daripada kerja di rumah, kita sebenarnya lagi selesa kerja di office lah, sebabnya kita banyak sumber dekat office, kita punya file-file kita apa semua dekat office. Dekat rumah kita cuma bergantung kepada email dan juga arahan daripada ketua melalui email dan juga WhatsApp. Tapi bagi saya satu kelagaan untuk saya kembali bekerja di office, sebab saya banyak membuat kerja-kerja di office berbanding di rumah. So jadi bagi saya untuk bila dapat balik bekerja boleh bekerja balik di pejabat, saya rasa satu kelegaan walaupun dengan SOP yang berbeza dan juga norma orang kata suasana yang berbeza sedikit lah Ustaz. Betul. Tak banyak pun perubahannya. Yalah, cuma bila kita dah selaraskan dengan SOP baru ni, mungkin sedikit sebanyak ia dapat ia agak kekok lah bagi kita pada permulaan, insya-Allah. Bila dah kita dah terbiasa, kita akan lebih selesa lah dalam bekerja. Okey, terima kasih kepada Kak Rina. Kita pergi kepada panelis kita yang kedua, iaitu Puan Nurhuda. Assalamualaikum Puan Nurhuda. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar boleh Ustaz? Khabar baik, boleh dengar? Jelas. Ya, jelas. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Ma'azai Batin. Tahun ni beraya di mana? Sini juga. Okey, tahun ni pun saya macam Ustaz jugalah. Beraya di Kuala Lumpur. Kalau ikutkan turn, saya beraya di Negeri Sembilan. Tapi oleh kerana arahan MKN tidak boleh merentas negeri, dan kita sebagai penyawak awam pun kena full lah dengan perintah-perintah yang dikeluarkan kan. So saya patuh hanya kekal di rumah lah dan beraya di rumah bersama anak-anak. Boleh perkenalkan diri supaya mungkin ada yang tak kenal lagi, mana tahu. Okey, saya Nurhuda binti Abdul Hadi, merupakan pembantu takbir yang berkhidmat di unit pengurusan IPG Kampus Al-Muhaz. Okey, dah lama dah sebab saya baru, kalau ikutkan bulan ini cukup setahun saya berkhidmat di sini lah. Perjalanan celik dah setahun. Okey, kita terus ke dah setahun dah.
Pejalit dah setahun. Okey. Macam Puan Huda lah. Mungkin ada sedikit tambahan tentang cabaran dan tugasan dalam kita mengharungi COVID-19 ini. Apakah cabaran-cabaran yang Puan Huda rasa yang tercabar lah, yang susah untuk dilakukan ketika kita orang kata apa, ketika kita di dunia sekarang ataupun hari ini, COVID-19 ni dapat menyebabkan kita terbatas untuk bergerak, dan adakah ini boleh menyebabkan kita rasa tidak selesa dalam kita bertugas seharian? Boleh kongsikan sedikit sebanyak? Okey Ustaz, secara jujurnya memang bagi saya cabaran yang saya hadapi pada minggu pertama dan minggu kedua lah. Terutamanya bila saya menerima arahan tugasan melalui email dan WhatsApp. Benda tu kita nak adapt benda tu secara permulaan, secara peringkat baru agak susah, agak macam kelang kabut, mengambil masa juga. Bila sesuatu perkara tu saya nak menyelesaikan, antara kekangan yang saya hadapi tu ialah dari segi kelengkapan peralatan lah, sebab dalam masa yang sama pun saya ada anak di rumah, bertembung penggunaan laptop, penggunaan komputer apa semua dekat rumah tu agak bertembung. Lepas tu bila diwawarkan PKP pertama pada 18 Mac tu, so peringkat permulaannya tu tak banyak dari segi maklumat data yang perlu saya bawa balik, yang mana peringkat yang pertama tu. So banyak saya terpaksa menguruskan secara macam mana saya terpaksa buka balik pendrive saya apa semualah untuk bagi feedback segala-galanya kepada pihak pengurusan dalam untuk menguruskan tugasan yang diberikan lah, sebab kebanyakan dari peringkat atasan, peringkat pengurusan atasan, mereka nakkan data, nakkan laporan apa semua tu kan. Permulaan tu memang agak susah lah bagi saya dengan saya kena hadapi macam mana tu file dokumen yang orang kata yang hard copy, secara hard copy tu tak ada dengan kita kan, so kita tak percaya tengok. Lepas tu kena kawal emosi, kena kawal persekitaran, maklumlah dengan anak-anak dekat rumah kan, saya kena kontrolkan suasana environment keliling dulu sebelum saya bagi feedback apa semualah kan. Itulah. Tapi alhamdulillah setakat ni bila saya masih lagi secara bergiliran BDR, bertugas dari rumah, alhamdulillah so perkara ni dapat diatasi, semakin lama semakin lebih baik, dah boleh dapat diatasi. Kira dah sesuai dah, kira dah boleh menyesuaikan diri. Ya, dah boleh menyesuaikan dah. Emosi pun dah agak stabil. Tidak mula-mula bila terima arahan dia jadi kelang kabut. Alamak. Betul-betul, sebab kita melalui norma yang baru, kadang-kadang ada yang stres dengan keadaan sebegini, tapi lama-kelamaan bila kita dah cuba menyesuaikan diri, alhamdulillah insya-Allah ia lebih menyenangkan kepada kita. Kerana memang kita kena start, buat pembaruan tu. Betul. Sebab SOP yang dibuat ini bukannya untuk menyusahkan kita, sebenarnya dia adalah untuk menyelamatkan kita daripada persekitaran luar yang kita tidak tahu. COVID-19 ini kita tidak nampak dengan mata kasar, dan dia susah kita nak tahu seseorang itu bergejala. Betul. Bagi saya bagi saya salah seorang yang di unit pengurusan ni memang menjadi tanggungjawab sosial kita untuk mempunyai kawalan kendiri, menyebarkan maklumat, untuk mengamalkan norma-norma baharu kan, untuk amalkan jarak 1 meter, pentingkan tahap kebersihan yang paling optimal, mencuci tangan selalu apa semua, sentiasa memakai mask. Kami peringkat pengurusan, bagi saya peringkat pengurusan ni memainkan ibarat macam frontliner juga untuk
untuk menyampaikan, untuk menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan COVID-19, kesan-kesan akibat kalau kita tidak mengikut SOP ni, apa yang akan terjadi kepada diri kita dengan di kalangan ahli keluarga tersayang kita. So kita ibarat memainkan peranan penting lah untuk menyampaikan perkara-perkara ni semua. Bukan untuk apa, niat hanya satu, untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni saja kan. Sebab kerja, tanggungjawab perlu diteruskan juga. Kan? Sebab sekarang pun dah arahan dah bertugas semula pun dah dikeluarkan. So kita kena start bermula lah kehidupan norma-norma baru ni. Ya, betul. Terima kasih kepada Puan Huda di atas soalan-soalan yang telah jawab tadi. Okey, kita kembali kepada Puan Rina berkenaan dengan saranan. Berkenaan dengan saranan DG ataupun Ketua Pengarah Kesihatan kita, saranan Ketua Pengarah kita tentang amalan 3W jauhi 3S tu. Mungkin kita boleh kongsikan dan kita boleh aplikasikan amalan 3W itu dan jauhi 3S itu dalam pekerjaan kita pada hari ini. Mungkin boleh terangkan serba sedikit untuk kita sama-sama memahami. Okay, macam Ustaz cakap tadi, kita kena amalkan 3W, iaitu wash ataupun kita sentiasa membasuh tangan kita dengan sabun dan air. Kalau tak ada pun dengan hand sanitizer. Kita kena wear ataupun pakai topeng muka, terutamanya kalau kita di tempat awam, dan juga kalau kita ada gejala macam demam ataupun batuk sesama kan. Macam kami di camp pun, kalau berurusan dengan orang luar, kita memang diwajibkan untuk memakai mask sentiasa supaya kita ada jarak antara satu sama lain dan menjaga kesihatan kita dan juga orang luar. Dan juga kita yang W yang terakhir, iaitu warn ataupun kita kena ingatlah peringatan daripada KKM dan juga daripada MKN, yang mana kita jaga jarak antara satu sama lain. Dan kita juga perlu elakkan konsep 3C atau 3S, di mana kita kena elakkan tempat yang sesak, tempat yang sempit, dan juga kita kita kena elakkan untuk bersembang secara dekat dengan rakan sekerja lah, Ustaz. Crowded. Sebab ini saya rasa satu benda baru, Ustaz, sebabnya macam yang kita tahu pejabat tadbiran ni memang ramai orang keluar masuk dengan staff, dengan pensyarah. So daripada situ kita kadang kita terlupa untuk nak menjaga jarak antara satu sama lain kan. Setiap kali kita nak masuk, kita kena pakai hand sanitizer. Bila kita nak keluar, kadang-kadang kita terlupa benda tu kan, Ustaz. Kadang kita pun macam sebab kita dah terbiasa, dah berbelas-belas tahun kita dah terbiasa dengan perkara yang selalu kita buat, tiba-tiba datang norma baru. Kita dah betul. Itulah. Tapi yang kata yang mana yang kita perlu amalkan, kita amalkanlah, Ustaz. Especially yang elakkan tempat-tempat yang crowded lah. Kita tak tahu kan orang tu, sebab sekarang ni yang saya dengar, dia tak ada gejala, tiba-tiba dia terus ada positif COVID-19 je. Itu pun bahaya tu, Ustaz. Ya, betul. Itu lagi bahaya. Dia tak ada simptom kan, macam batuk, sesama, demam. Betul. Itu dia bergantung pada antibody badan kita. So kita tak tahu, kita takutlah. Betul. Kita tak tahu kita ni pembawa, nanti kan kita berjangkitkan orang lain. Tu yang paling takutlah. So kita amalkan apa SOP yang telah disediakan oleh KKM. Betul. Sebabnya apa yang kita kongsin adalah bila kita takut kita menjadi pembawa yang sihat. Kita tak ada gejala, tapi bila kita pergi test, kita ada positif. Itu yang mesti. Sebabnya ada terjadi dekat dengan salah satu hospital, dia tidak bergejala, tapi bila dia swab test, dia positif. Maka itu boleh. Itulah, Ustaz. Kita risau yang itu. Kita risau yang tu.
betul. Sebabnya macam saya ada anak kecil, Anak saya kecil lagi takut berisiko. bila kita balik daripada rumah, saya kalau tu dalam kereta pun saya dah siap hand sanitizer, dengan anak pun saya akan make sure basuh tangan semua baru saya Yalah. pegang dia. Make sure kalau norma baru ini dalam beg itu biasa ada alat makeup, tapi kita kena ubah. Dalam beg kena ada hand sanitizer. Ubah. Kena tambah satu Ustaz. Kena tambah satu hand sanitizer. Itu boleh lah. Itulah Okay. saya rasa amat berguna sekali tentang 3W dan 3S yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana melalui kaedah ini kita dapat memupuk masyarakat supaya lebih berdisiplin dan sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu tindakan. Bagus. Betul Ustaz, betul. Betul. Apa-apa pun masing-masing semua memainkan peranan, mempunyai rasa tanggungjawab sosial. Betul, tanggungjawab. Mempunyai kawalan ke diri sendiri, untuk menjaga kesihatan diri, untuk menjaga kebersihan diri, sentiasa mengamalkan apa yang pihak KKM sarankan, mematuhi segala SOP yang disarankan oleh pihak-pihak tertentu. Kita ikut, insya-Allah benda ni akan selesai. Walaupun pada dasarnya kita tengok ia amat menyulitkan, tapi kalau kita lihat dari sudut positif, maka itulah keadaan terbaik. Memang benda sebab kita dah menjadi kebiasaan, macam Ustaz kata tadi lah, kita dah menjadi kebiasaan berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun. Macam kami dekat pejabat pun kadang-kadang terlupa, macam berkumpul, bersembang-sembang kan, tak menjaga jarak apa semua. Tapi mesti akan dah bila benda ni dah ada kesedaran dalam diri masing-masing, salah seorang mesti jaga jarak. So masing-masing pun mainkan peranan macam tu. Bila pun macam tu bergerak, orang akan remind basuh tangan. Macam tu. Betul. Itulah sebab masing-masing kena ada sifat tanggungjawab lah, saling menasihat. Sifat tanggungjawab, sifat kesedaran, tahu kesan akibat daripada COVID-19 ni. Kalau kita gagal mematuhi SOP yang ditetapkan, apa yang akan terjadi pada diri kita, apa semua kan. So benda ni kita kena dapatkan banyak maklumat, kena ada pengetahuan perkara macam ni lah semua kan. Sebab semua masyarakat, semua lapisan masyarakat memainkan peranan penting lah untuk mengamalkan 3S, 3W ni semua. Betul. Terima kasih di atas perkongsian. Okey Kak Rina. Kak Rina. Ya. Okey, boleh dengar lagi? Boleh dengar? Ya, saya. Okay. Saya. Sebagai dengar. Sebagai dengar Okey, sebagai nasihat lah ataupun kita sebagai rakan sejawat, apakah langkah-langkah dan nasihat yang kita boleh kita berikan kepada rakan-rakan sekerja kita yang lain agar mereka ataupun kita sendiri lebih alert terhadap COVID-19 ni? Mungkin ada sedikit nasihat ataupun langkah-langkah yang boleh kita kongsikan untuk mereka-mereka yang lain supaya dengan langkah-langkah ini mereka akan lebih orang kata menjadi prihatin dan bertanggungjawab. Okey, peringatan untuk diri saya sendiri juga dan juga pada rakan-rakan sekerja yang lain, kita kena amalkan 3W macam tadilah, maknanya tangan sentiasa dibasuh dengan hand sanitizer, dengan air dan sabun, pakai topeng muka, jaga jarak antara satu sama lain. Yang paling penting pun kita kena saling mengingatilah antara satu sama lain. Kalau kita dah mula berkumpul tu kadang-kadang lupa diri Ustaz. Betul. So, kita kena macam jaga jarak, mengingatkan antara satu sama lain. Kadang-kadang kita ni kata terlampau seronok kan. Tapi itulah lepas tu kita pun sebenarnya
bertanggungjawab untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ni sebenarnya Ustaz. Bermula daripada diri kita, lepas tu baru kita boleh nasihatkan orang lain. Ingat, bukan nasihat pun, kata ingat mengingati antara satu kan alpa untuk membuat sesuatu yang baru. So benda ini jadi macam orang kata satu benda baru. Harap-harap saya pun dapat amalkan dengan perkara ni. Itulah yang pentingnya, jaga jarak, sentiasa basuh tangan dan pakai topeng. Sebabnya kita ni ada tanggungjawab sebagai penjawat awam, sebagai mak, sebagai isteri, sebagai anak. So bila kita bertemu dengan keluarga, kita risau kita ni adalah pembawa kepada keluarga. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Kita tak nak ahli keluarga kita sakit. So saya pun nasihatkan diri saya, ingatkan diri saya juga kepada rakan-rakan supaya masing-masing mengingati. Kalau lupa ingat, kalau kawan-kawan lupa kita ingatkan. Itu yang orang kata saling bekerjasama antara satu sama lain. Okey, mungkin Puan Huda boleh tambah sedikit tentang langkah-langkah ini untuk kita sama-sama ingat mengingati. Ya. Bagi saya senang saja Ustaz, apa-apa pun bermula daripada diri sendiri. Rasa tanggungjawab yang tinggi dalam diri ni, anggap diri kita ni pun sebagai seorang yang penting, memainkan peranan barisan hadapan juga. Betul. Betul. Bila kita sebab bila kita anggap diri kita macam tu, insya-Allah automatically kita pun akan ada rasa tanggungjawab macam tu, dan kita pun secara automatically akan mengamalkan SOP, mengamalkan norma-norma baharu yang telah disarankan oleh pihak-pihak MKKM. So selain daripada tu, kita bukan diri kita pun dah boleh mengamalkan dengan ahli keluarga kita, terutamanya yang ada anak-anak kecil. Sebab saya terbayangkan nanti bila sekolah dah mula buka, so dalam keadaan sekarang ni kita dah boleh start ajar anak kita jaga jarak, pakai mask, sentiasa cuci tangan. Benda-benda tu kita kena serapkan dari awal, dan sentiasa ada perasaan nak menyebarkan maklumat dan beritahu kesan berkaitan dengan COVID-19 ni. Kalau kita tak putuskan rangkaian COVID-19 ni, apa yang akan terjadi pada diri kita dan keluarga dan juga negara, semuanya akan terkesan dengan sekiranya lagi keadaan bertambah teruk. So dengan keadaan sekarang ni kita kena ambil perkara ni serius. Tak boleh kan, kena serius, kena sentiasa mengingati antara satu sama lain tu, sentiasa kena ingat. Betul. Rasa semua beritahu je kat kawan-kawan apa yang patut, apa yang ini kan. Kadang-kadang kita manusia ni, kita kadang-kadang jadi pelupa. Memang terlupa kan. Nak keluar tadi pun jom keluar lunch, nak ajak keluar lunch beramai-ramai dah pula terlupa. Macam tu, sebab benda tu dah biasa. So benda baru kita nak biasakan, akan mengambil masa lah semua tu nanti. Ya, betul. Itulah mudah-mudahan nasihat-nasihat yang diberikan ini dapat kita amalkan demi untuk keselamatan kita bersama lah. Terutamanya kita yang bekerja ni, mungkin untuk terdedah tu lebih, orang kata lagi lebih berisiko. Macam saya fikir, once kita langkah keluar je daripada rumah tu, memang kita akan berisiko. Tapi insyaAllah dengan doa, dengan kita amalkan 3S, 3W tu, insyaAllah semuanya akan terlindung kan, insyaAllah. Betul.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Nur Huda Abdul Hadi Ya, dan terima Puan kasih Nur Fajrina Ustaz. Anum Terima kasih, di atas Ustaz. perkongsian Terima kasih. hampir setengah jam Terima ini. kasih kerana sudi menjemput kami. Ya. Betul Ustaz, terima kasih banyak. Berkongsi InsyaAllah sebab pengalaman. ini berkongsi pengalaman. Satu pengalaman baru sebenarnya. Satu pengalaman baru. Betul. Pengalaman Sama-samalah baru kita menggalas. Online macam ni kan? Betul, ini salah satu platform terbaru. Ini Dr. Kamdani. Ada Dr. Kamdani cakap tadi semua sistem di pejabat jalan biasa. Ya, setakat ni semua sistem berjalan seperti biasa. Untuk persaraan berjalan seperti biasa, kenaikan pangkat berjalan seperti biasa, kenaikan gaji, alhamdulillah semuanya teratur, insyaAllah. Kami di PKP, minggu kedua PKP pun kami dah datang office untuk uruskan gaji dulu. Gaji tu penting Ya, gaji tu penting kan. Semua tunggakan, kenaikan pangkat pun dah alhamdulillah dapat diselesaikan. Jangan risau. Biasalah, sebab pengurusan kan memainkan peranan agak penting kepada semua orang, sama ada pada warga-warga IPC. Saya rasa kalau ikutkan bahagian pengurusan merupakan frontliner lah, sebab dia bekerja keras untuk memastikan kebajikan staf-staf yang berada di Al-Mukas ni. Memang sebelum warga lain datang bermulakan tugas, kami dah turun dulu. Kami dah mula. Kami dah datang orang yang bertugas pertama dulu. sebab dia bahagian teknikal. Saya Lepas tu diikuti oleh yang lain-lain turun. Okey, barulah boleh menjemput untuk warga lain pula dah masuk bertugas. Betul. Okey, terima kasih sekali lagi kepada selepas saya masuk kerja tu kita banyak aduan-aduan ni. tak layan. Kita selesaikan satu-satu. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih daripada IPG Tawau. Di atas perkongsian sama-sama. Terima kasih kerana melihat online kami. Dr. Fauzila, kita perlu senantiasa menunjukkan kesedaran masyarakat yang selain alpa. Betul. Yang tu kita kena sentiasa nasihati. Betul tu. Minggu depan jemput PEK dan accountant pula Ustaz. InsyaAllah. Yang tu kena ada kebenaran. Boleh. InsyaAllah boleh. Okey, saya rasa sekadar itu dahulu perkongsian kita pada hari ini bersempena dengan Ajak Minda. InsyaAllah kita akan update dari semasa ke semasa kalau ada orang kata kalau ada topik ataupun tajuk-tajuk yang ingin kita bincangkan. Okey, sebenarnya itu saya ingin kongsikan satu doa yang mana kita boleh amalkan agar kita terhindar daripada wabak, iaitu doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'al asqam. Doa ini kita boleh amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan itu adalah sebagai orang kata pelindung kepada diri kita daripada kita terjebak kepada gejala-gejala ataupun wabak-wabak yang tidak kita ingini. InsyaAllah sekadar itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada panelis-panelis kita yang orang kata peramah dan sudi memberi kerjasama kepada saya. Terima kasih semua. Kita tutup majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.